Okay, so kalau yang asalnya kalau kita ada gx equal to set x. Okay, asalnya graf awak akan berada di kosong dan dia naik sebelah. Dan ini adalah positif lah. Okay, so bila kita ada x plus 1, dia berkawan dengan x ni. So dia akan bergerak ke mana ni? X plus 1. Ha? Ke Dekat kanan. mana ni? Ke kanan ke kiri? Ke atas ke bawah? Ke kiri. Atas kanan. Kanan atas. Kenapa nak atas pula? Dia tak ada. Dia bukan kat luar set. Ni set awak. Dia bukan kat luar. Kalau dia tambah satu macam tu baru dia naik atas. Sekarang tak ada kat luar. Dia ada kat dalam je. Bila kat dalam dia akan bergerak ke mana? Oh, kiri. Dia akan bergerak ke kiri. Sebabnya kita akan equatekan dia dengan kosong. So nanti x sama dengan negatif 1. So maksudnya dia akan mula dekat negatif 1 instead of 0. Tadi 0. Sebab yang ni kita equate to 0. So kalau yang ni bila kita equate to 0 dia jadi negatif 1. So negatif 1 kat sini naik. Macam itulah. Okay. So dekat sini dia langgar juga ni. So maksudnya kita kena carilah bila x awak kosong. Awak akan dapat y awak sama dengan kita nak dapatkan ni. Intercept kat sini. Berapa? Maksudnya sekarang x saya kosong. Y awak berapa? 1. Yeah, 1. Okay. Set 1. So dapat 1 lah. Okay. So kita pergi yang sebelah. Yang sebelah tu baru dia ada dekat luar nampak. Dia punya nombor. Nombor dia ada plus tu kat luar set. Ini set kita. So dia ada nombor kat luar. Ini baru memainkan peranan sama ada dia naik ataupun dia turun. So plus tu maksudnya awak punya graf akan naik lah. Okay. So dia akan naik. Tapi dia tengok pula kat sini. Yang ini dia akan pergi mana? Kanan. Okay, dia akan pergi ke kanan. Sebab dia kat 1. So yang kita ni dulu 1. Lepas tu dekat sini 2. Okay. Lepas tu dia ada negatif pula dekat luar. So bila dia ada negatif dekat luar. Tak apalah. Sekejap Okay, bila dia ada negatif kat luar, kita punya function, dia akan reflect dekat mana? Kalau negatif kat sini. Ke kiri, madam. Ke kiri mana? Ni asal awak ni kan? Reflect dekat Pak CY. Pak CY ke Pak CX? X. Kalau Pak CX so dia jadi macam mana? Kalau Pak CX dia belah kiri lah. Kiri? Pak CX awak mana? Pak CX awak kat sini. So kalau macam ni kan bermula, dia macam ni. Pak CX awak punya function, kalau yang ni positif, okay, misal kata ni positif, function awak dekat sini. Sini saya naik sebelah sayap. Tapi sekarang function awak negatif. Awak kata dia reflect dekat Pak CX. So bentuk dia bila reflect kat Pak CX, dia akan jadi ke bawah. Dia jadi macam ni. Tadi macam ni. So reflect dekat Pak CX. Kita reflect Pak CX, dia ke bawah. Okay. So tu yang dia dapat begini. Okay. Dekat sini dia langgar ke tak langgar ni? Kalau dia tak langgar kita kena buat dia terapung. Terapung ke atas lah. Dia langgar tak? Kalau y awak kosong. Kalau y awak kosong, awak akan dapat negatif set x minus 1 plus 2. So dapat negatif 2, negatif set x minus 1. So awak akan dapat 2 sama dengan set x minus 1. So 4 equal to x minus 1. So dapat 5. So kat sini 5. Okay, dia langgar. Apa y kosong? Oh, y intercept. Saya nak cari x intercept. Bila x intercept, y awak kosong. Okay. So kita tengok pula absolute value. Absolute value saya kata semalam kita kat V ni. Bentuk dia V ni.
Okay, so kalau bentuk yang biasa, kita akan dapat V dekat kosong. Okay, dekat sini. So kalau sekarang ni absolute value, tolak satu. Tolak satu ni berada di luar awak punya absolute value. So maksudnya sekarang daripada kosong dia pergi gerak ke mana? Bawah. Ke kanan. Ada orang kata kanan, ada orang kata bawah. Ini kat luar ke kat dalam? Kat luar. Kat luar. Kat luar maksudnya dia akan bergerak ke bawah. Kalau dia dekat dalam baru dia gerak ke kanan. So kat sini lah negatif one awak. Okay, dia gerak ke bawah sebab dia kat luar parent function. Dia luar daripada function tu. Dia tak kawan dengan app tu. Dia rumah lain-lain. Kalau dia rumah sama dengan app, then baru dia bergerak kiri atau kanan. Okay, so dekat sini kena cari. Ni apa, ni apa? Kalau awak punya Y kosong, sebab dia absolute value, so kita akan dapat dua nilai nanti. X tolak 1, X sama dengan 1 ataupun kosong sama dengan negatif X tolak 1. So X akan dapat sama dengan negatif 1. Okay, sebab dia absolute value. Saya dah buka absolute value dia. 1X, satu lagi negatif X. So awak akan dapat negatif 1 dan 1 kat sini. Kalau dia ada kawan, contohlah X2 tambah 2. Ni lah kat sebelah ni. Cik. So yang ni yang kita akan gerak sama ada kiri kanan. Depend pada awak punya plus or minus. Kalau plus dia bergerak ke kiri. Kalau minus dia gerak ke kanan. Yang dekat luar ni adalah untuk atas or bawah. So sekarang kalau dia tolak 1 maksudnya dia akan bergerak ke bawah. 1. Lepas tu kalau yang ni plus 5. So bila awak equate to 0 awak akan dapat negative 5. Sebab tu dia akan bergerak ke kiri. So dia akan bergerak ke kiri, negative 5 dia pergi kurang kat sini. Okay. Lepas tu dia ada negatif dekat luar absolute value awak. So daripada V awak, V bila kita reflect dekat paksi X dia akan jadi V terbalik lah. So bentuk dia akan jadi begini. Okay. Ni reflect dekat paksi. Bukan paksi X lah actually. Dia reflect dekat horizontal line ni. Okay. Bila dia negatif ni. So, sepatutnya tadi awak punya graph dekat sini, sekarang dia jadi ke bawah. Macam tu lah. Cuma yang ni dia, kalau awak masukkan X kosong, dapat apa nilai? Dapat nilai kan? So, dia langgar lah. Dia langgar ni. Okay, kita langgar kat sini. Okay, kalau X awak kosong, dapat apa nilai Y? Kat sini. X kosong, 5, negatif 5, negatif 6. So dilanggar. Okay, itu absolute value. So itulah function yang perlu kita tahu. Basic graph dia dan juga cara transformation dia. Yang piecewise ni nanti dah gabungan. Okay, so ingat kalau kita ada, kalau saya nak tunjuk satu cara nak ingat Okay, mula-mula kita ada 1 over X, which is 1 over X sama dengan X kuasa negatif 1. Dia ada begini dan dia ada begini. Okay, maksudnya dia ada di kuadran pertama dan juga kuadran ketiga. Okay, lepas tu kita ada X kuasa kosong, maksudnya dia constant. Yang ni saya tak tunjuk semalam. Dia constant means graf awak tu dia just Y sama dengan 2 macam tu. Ataupun Y sama dengan 10. So bila kita ada graf yang begini, dia punya bentuk adalah horizontal line je. Okay, horizontal line je. Dia memang akan macam gini. Cuma horizontal line dia ikutlah kat mana awak punya
kat mana awak punya nilai. Kalau 100 naik tinggi lah. Kalau 1 dekat 1 nanti dia macam tu je, menegak macam tu. Okay. Ni kalau kita punya function K constant. Kalau kita punya function X kuasa 1, maksudnya linear. Kat sini linear. Graf awak akan naik. Okay, ni macam terlampau pendek pula saya punya muka ni. Ni sebenarnya nak buat muka orang ni. Okay. Ini awak punya. Ini untuk ini. Ini untuk ini. Ini untuk ini. Lepas tu kalau kita ada X square pula. X square awak ada masam atau manis. Ni jadi mulut dia. Masam atau manis. Aku suka hati aku dah. Boleh lah. Okay. And then kita nak buat dia punya ni pula. Tangan. Tangan dia adalah kubik. Kubik. Sebab dia bunyi macam. Okay. Ni X kuasa 3. Maknanya dia makin menaik awak punya power tu. Mula X kuasa negatif 1. Lepas tu X kuasa 0. Lepas tu 1, 2, 3. Okay. X kuasa half. Sebelah sayap. Sebelah sayap nak letak mana? Yang tu tak ada dalam ni. Tak ada dalam gambar ni. Kalau awak nak letak mana? Yang tu kira special case lah. Nak jadikan dia apa? Kita jadi dia macam ni rambut upin-ipin lah Kita letak dia kat atas ni. Dia special lah. Macam tu. So ini X kuasa half. Ataupun sama dengan set X. Ada lagi satu tertinggal. Absolute value. Absolute value tu nanti awak ni je lah. Sebab dia V. Letak je lah mana-mana. Okay. Ni konon-konon cara nak ingat. Kalau tiba-tiba kan lupa, ingatlah gambar raja ini. Okay. Okay, kita pergi kepada piecewise. Pergi kepada piecewise function. Mula tengok piecewise ni dia akan ada limit dekat awak punya X. So maksudnya dia ada limit. Dia tak boleh lebih daripada kosong untuk negatif X square. So maksudnya kurang daripada kosong, sini kosong awak. Dekat belakang ni je, awak punya function adalah negatif X square. Dekat tempat lain, dia akan jadi X plus 5. Okay? Tu maksud piecewise. Dia ada limited domain dia. Okay. So kat sini kosong. Bila kita nak negatif X square untuk less than 0. Sepatutnya negatif X square punya bentuk. Okay, kalau yang asal. Awak akan dapat masam dan dikosongkan. Macam ni. Betul? Awak akan dapat beginilah. Tapi disebabkan awak nak less than 0 sahaja. So maksudnya awak akan ambil graf yang sebelum kosong sahaja. Dekat sini je awak ambil. So ini je yang kita akan letak di sini. Tu maksud piecewise. Okay. Kita letak graf mengikut domain yang dia nak. Kita tak boleh letak penuh-penuh graf kita sebab dia ada syarat. Okay, ini pertama. Lepas tu dia kata X plus 5 untuk lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, kat sini dia ada ni ni tak ada. Tak sama dengan kosong. So maksudnya kat sini dia akan tak payahlah putih sebab yang bawah tu ada ni kan hitam. So saya ni je lah. Maksudnya yang ni sebelah bawah ni dia tak sama dengan kosong. Yang atas baru sama dengan kosong. Tak sentuh lah. Sepatutnya untuk yang bawah dia tak sentuh. Tapi sebabkan yang ni dia sentuh. So kita akan nampak dia akan macam bersentuh macam tu lah. Okay, ni X plus 5. Oh, X plus 5 naik. So kat sini memang kena bulat putih lah. Kat sini awak kena buat bulat putih. So, bila X plus 5 dia dekat 5. Baru dia naik. So, inilah grafnya. Okay, untuk negatif X square dengan X plus 5. Ni Fx. Dan ini X. Macam kenapa dia jadi ni? Saya pun pelik dengan benda ni. Padahal saya tak menggigil pun. Pelik.
Kalau dekat dalam whiteboard cantik je. Dekat sini dia jadi gigil. Okay, tak apalah. Okay, macam tu lah. Sebab yang ni dia tak bersentuh. Yang first tu. Okay, itu untuk yang pertama. Kalau yang kedua pula ni negatif 1 sampai 1. So maksudnya kita ni dulu. Negatif 1 until 1. Okay, negatif x plus 2. Maksudnya awak punya graf ni macam mana? Negatif x plus 2. Graf apa tu? Ni graf apa? Linear. Linear. Tapi dia negatif. Bila dia negatif maksudnya dia akan menurun. Okay. Dan dia menurun tapi dia ada plus 2. Maksudnya instead of dia menurun dekat kosong, dia akan menurun ke bawah lagi. Which is dekat part C, Y tu negatif. Bawah pula dah. Dia akan menurun ke atas. Ke atas maksudnya dia naik ke sini. Macam ni lah dekat 2. Okay. So saya akan, tapi dia restrict dekat negatif 1 dengan 1. So maksudnya dekat negatif 1 kena masukkan ni. Nilai X dapat berapa. Nilai Y dapat berapa. Kalau kita masuk negatif 1 dekat X, dapat berapa nilai Y awak? Sebab dia nak berhenti kat situ je. Masuk negatif 1 dekat X. Dapat 2 lah. Dapat 2. Negatif 1 masuk dekat X. Oh, negatif 1. Dapat 1. Dapat 3. 3. Okay, dekat sini 3. Dia dapat 3. Lepas tu kalau kita masukkan 1, baru dia dapat negatif 1 tambah 2. So dapat 1. So 1 misal kata kat sini. Okay. Dan dia kena langgar 2. Sebab yang ni tadilah dia dekat sini. Okay. So garis lurus kita daripada sini sambung sampai 2 sampai 1. Misal punya ni dah terlari. So kat sini 2. Macam tu lah. Sebab dia ada restriction. So awak kena masukkan lah nilai tu berapa nilai dia. Baru kita tahu kat mana dia nak berhenti, kat mana dia nak jalan. Okay. Okay, untuk yang kedua dia kata kalau X sama dengan 1, Y sama dengan 3. So maksudnya dekat sini Y sama dengan 3. Dia ada 3 je tau. Function dia tak ada apa-apa. So yang ni adalah bulat hitam sahaja. Hitam macam tu je. Okay, sebab dia tak ada function. Dia cuma ada nombor. Okay, lepas tu X lebih besar daripada 1. Okay, lebih besar daripada 1, dia kata dia punya nilai adalah X. So X kita tahu dia punya basic di sini. So sekarang dia nak yang lebih besar daripada 1 sahaja. So dekat 1 ni dia nak yang ini sahaja, yang belakang ni. Okay, sebab dia nak lebih besar je. So kalau kita masukkan 1 dekat X, kita akan dapat 1. So maksudnya dekat 1 ni dia sambung. Yang ni dia akan bersambung. Macam tu. Okay. Kalau misal kata dekat sini dia nak X lebih besar daripada 2, bukan 1. So nanti dekat 2 lah. Dekat 2 baru start graf awak. Yang dekat belakang tu tak payahlah. Tu macam tu lah. Tapi ni sebab dia nak start daripada 1, so dia bersambung. Sebab bila kita masukkan 1 kat sini, kita dapat 1 juga. Tapi misal kata kat sini, misal kata kalau dia kata 2 add lah. Bila saya masukkan 1, dia dapat 2. So maksudnya graf awak tak akan bersambung lah. Dia akan mula dekat sini. Dan naik ke atas macam tu. Okay. Dia depend pada soalan awak. Masukkan nilai tu. Okay, yang ni pun sama. Kena letak fx dengan s. Okay, settle dah. Okay, saya nak ajar domain and range menggunakan graf yang kita dah sedia ada. Yang bawah ni saya nanti nak suruh awak buat latihan. Untuk awak punya ni. Awak try lukis graf. Lepas tu nanti cari domain range. Okay, kita balik semula ke yang asal. Okay, dekat sini. Kita mulakan daripada linear. Okay, domain and range dia. Macam mana nak kira domain and range? Okay, kalau ikut yang tadi punya slide. Ini domain and range. Domain ni adalah values of X.
dan range adalah values of y. So maksudnya sekarang kalau kita pakai graphical approach, graphical means you can lukis graph and then kita state the domain. Tapi kalau algebraic kita tak perlu lukis graph, kita just state the domain. Okay, tapi dia ada cara. Algebraic ni kena ingat dia punya syarat. Kalau kita tak lukis graph, kita kena ingat syarat-syarat untuk setiap graf tu apa yang dia tak boleh sama dengan kosong ke, dia tak boleh ni ke, dia tak boleh tu. Itu kita kena ingat nanti kat algebraic. Tapi sekarang saya pergi kepada graphical approach dulu. So graphical kita perlu ada graph dan dekat graph tu untuk tengok domain kita akan tengok dekat paksi X. Maksudnya daripada kiri ke kanan. Okay, kita akan tengok nilai. Ada tak dekat nilai daripada kiri ke kanan yang kita tengok tu, ada tak dia berhenti? Kalau dia ada berhenti, dan kita kena berhentikan domain kita. Kalau tak ada berhenti, kalau awak punya graph just move je, tak ada langsung pemberhentian tak ada langsung berhenti means maksudnya dia terputus. Bila terputus tu baru kita stop. Kalau dia tak terputus tak payah stop. Okay. Dan range pula daripada atas ke bawah. Daripada bawah ke atas. Sebab kita ambil daripada increasing order. So kita akan tengoklah kalau dia ada stop baru kita stop. Okay, cuba kita tengok graph yang pertama kalau linear. Okay, linear kita tengok daripada sini. Domain is df lah. Domain. Okay, range is rf. Maksudnya function. Okay, kalau domain tengok daripada kiri ke kanan. Ada dia stop tak graf awak? Tengok ni. Daripada sini kan awak tengok ni graf awak ni, dia ada stop tak? Yang ni sebab saya tak continuously lukis. Kalau sebenarnya graf awak ni dia tak akan stop ni. Dia akan bersambung, tapi takkanlah kita nak sambung sampailah keluar ni kan. Keluar frame dia. So kita anggap macam ni lah, tapi sebenarnya dia tak stop ni. Okay. So kalau dia tak stop macam ni, dia maksudnya dia berterusan continuously. Domain awak adalah daripada negative infinity sampai infinity. Itu maksud tak stop. Okay. Dan kalau kita tengok range pula daripada bawah ke atas pun sama. Bawah ke atas. Bawah ke atas maksudnya graf awak ni daripada bawah sini pun dia akan ada nilai. Ke atas ni pun dia akan. Okay, kita tengok kat Desmos lah senang. Kat sini sebab saya tak lukis penuh. Ya Tadi graf awak apa? 3x over 4. Saya share. Jadi tak hari ni entire screen? Enggak, hari ni tak jadi. Okay, jadi 3x tolak 4. Okay, nampak ni graf asal kalau awak tengok kat Desmos nampak graf awak ni biasa kecil pun nampak dia tak berhenti tau. Nampak sampai negatif 1500 pun graf awak masih ada. Dekat sini pun sama. Dekat 2000 ni pun graf awak masih ada. Itu maksud dia tak berhenti. Tapi sebab kita sketch, kita tak lukis macam Desmos. Okay, so bila kita sketch, kita akan nampak lah dia berhenti tapi sebenarnya dia tak berhenti. Okay, in reality dia tak berhenti. Itu maksud saya untuk yang ni tadi. So sama juga dengan range. Okay, kalau range, awak tengok dekat Desmos ni, kalau tadi domain kita tengok daripada yang dekat sini tau, yang negatif 800, negatif 700 ni, kita tengok ada tak graf dia. Nampak ni ada ni negatif 1000 pun ada lagi graf. Dekat sini 2500 pun graf awak still ada. Tu maksud dia daripada negatif infinity sampai infinity. Kalau daripada bawah ke atas pula tengok. Daripada negatif 8000 pun ada graf. Nampak graf awak ada. Sampailah kita naik atas. Sampai 8000 ni pun ada graf dan atas-atas pun ada graf. Itu maksudnya dia punya range pun akan jadi sama. Which is negative infinity sampai infinity. Dia kalau memang tak ada berhenti, memang itulah awak punya domain and range. Samalah dengan kat sebelah ni pun. Awak jangan tersilap dengan apa nama dia?
Jangan tersilap dengan intercept. Intercept dia bukan berhenti tau. Dia cuma lalu je. Dia tak berhenti pun. Dia tak stop pun intercept tu. So jangan stop kat intercept. Jangan tertipulah kat situ. Okay, macam soalan ni pun sama. Graf awak ni tak berhenti ni. Kiri ke kanan ni. Dia akan bersambung je ni. So dia punya domain negative infinity sampai infinity. Range dia pun akan jadi negative infinity sampai infinity. Okay, sebab dia tak berhenti graf awak. Kalau dia berhenti, close bracket lah. Kena buat. Tak, dia bukan close, dia open. Sebab open tu yang berhenti. Kalau close tu maksudnya dia termasuk nombor tu. Biasanya kalau berhenti dekat reciprocal, dekat piecewise. Dengan dekat set. Itu je yang ada berhenti. Kalau tempat lain tu dia tak ada berhenti pun. Kalau macam ni pun sama. Kalau kita tengok daripada kiri ke kanan ni, sebenarnya graf awak tak berhenti ni untuk yang kuadratik. Graf awak yang ni dia akan sentiasa je bersambung ni. Sampailah ke mana-mana tu kan. Dia akan bersambung. So, untuk kuadratik pun sebenarnya domain dengan range awak adalah, range tak. Domain je. Domain dia adalah negative infinity sampai infinity. Okay, sebab kita tengok paksi X. Kita tengok paksi daripada kiri ke kanan. Dia tak berhenti. Tapi bila kita tengok daripada bawah ke atas, okay, daripada bawah ke atas, awak tengok graf awak ni, dia bukan mula daripada bawah ni. Dia mula daripada negative 4. Ini baru dia ada restriction. So maksudnya dekat range kita, dia akan mula daripada negative 4 dan graf awak tengok daripada negative 4 sampai ke atas-atas ni, dia ada graf. Barulah kita kata dia sampai infinity. Tapi bawah daripada negatif 4 langsung tak ada graf. Okay, bawah daripada negatif 4 ni tak ada graf langsung. So sebab tu kita tak boleh kata range dia daripada negatif infinity. Kita kena cakap range dia from negative 4. Dan negatif 4 ni dia termasuk. Yang ni termasuk kan. So kita kena buat close lah macam kawan awak cakap tadi. Tapi infinity memang tak boleh close lah. Okay. Yang ni sebab dia termasuk. Kalau dia bulat putih, macam tu bulat putih tak boleh lah. Maksudnya negative 4 dia kena open bracket. Macam tu Okay, kalau yang ni pula saya tanya awak. Domain apa? Domain dia negative infinity sampai infinity. Okay, very good. Okay, kalau range? Close bracket. Open bracket negative infinity. Close Open bracket bracket. 1/8. Okay, open bracket negative infinity sampai 1/8 close. Okay, very good. Okay, betul kawan awak dah faham lah. Maksudnya kat bawah-bawah ni graf awak ada. Okay, kat bawah-bawah ni graf kita ada. Tapi dia berhenti dekat 1/8. Okay, dekat sini dia berhenti. Kat atas ni dah tak ada graf. So, bila dah tak ada graf dekat atas, maksudnya awak punya range daripada negative infinity berhenti dekat 1/8. Okay, itu maksud dia. Okay, kita tengok pula untuk ni. Cubic. Okay, cubic kita tengok daripada kiri ke kanan ada berhenti tak? Ada. Kat mana? Kiri kanan? 1.26. Ini berhenti ni? Dia terus stop kat sini? Dia kata tadi jangan confuse dengan intercept. Intercept ni dia tak berhenti tau. Dia lalu ni. Nampak ni dia lalu. Kalau yang berhenti tu maksudnya dia memang terus berhenti. Maksudnya graf awak memang terberhenti kat situ. Contohnya macam ni. Dekat sini misal kata kalau saya nak graf ni berhenti kat sini maksudnya saya akan buat macam ni. Sini. Lepas tu kat sini saya buat bulat putih. Macam ni. Negatif 1.26. Okay, macam ni. Kalau macam ni, yes dia berhenti. Tapi kalau dia tak ada bulat putih tu, maksudnya dia tak berhenti pun. Okay, lepas tu kat sini pun misal kata saya nak berhenti juga. So nanti saya kena letaklah yang bulat putih tu. Dia macam ni. Okay, kalau macam ni, yes dia berhenti. Tapi kalau dia tak ada bulat putih tu, maksudnya dia tak berhenti. Bila dia tak berhenti, maksudnya awak punya
domain sama, negative infinity, infinity. Range awak pun sama. Range awak pun tak ada tempat yang dia berhenti. Okay. Kalau yang sebelah ni, ada tak yang dia berhenti? Daripada kiri ke kanan. Maksudnya tengok daripada sini. Ni, graf awak ni daripada kiri ke kanan ni. Ada berhenti? Tak ada. Tak ada. Sebenarnya ni pun sama. Negative infinity sampai infinity. Range awak pun sama. Negative infinity sampai infinity. Sebab dia tak ada berhenti langsung. Okay. Intercept. It's not dia stop kat situ. Okay. Kalau reciprocal. Reciprocal lain sikit. Nampak graf kita nampak lain pun kat sini. Okay. Kalau domain dia, kita tengok daripada kiri ke kanan. Okay, awak akan nampak kalau saya tengok daripada sini. Sini, okay, sini. Dia jalan ni, graf awak ni jalan lah sebenarnya benda ni, dia berjalan ni. Maksudnya dia continuously merapati. Dia rapat. Tapi dia tak boleh lepas. Tapi dia boleh merapat dekat awak punya paksi X. So dia berjalan Kecuali bila sampai dekat tengah ni. Okay, dekat tengah ni. Dekat sini, graf awak memang tak akan boleh melintas. Ni macam Roblox. Roblox polis lah sekarang. Okay, kita nak rentas daerah tak boleh. Rentas negeri pun tak boleh. Sebab ada polis kat sini. So dia stop lah maksudnya. Kalau polis, kalau awak nak rentas tak boleh. So polis suruh pusing. So mendekati dekat polis tapi tak boleh rentas. Itu maksud dia. So dia stop ni kat sini. Dekat X sama dengan kosong ni. So domain kita dia akan berhenti dekat kosong. So daripada negative infinity dia jalan tapi dia akan berhenti dekat kosong. Tapi lepas tu dekat sebelah sini dia sambung balik ni. Yang ni pun sama. Dia mendekati kosong. Okay. Untuk paksi ni. Paksi X ni. Dia mendekati kosong tapi dia tak boleh melepasi kosong. Ni fx. Tiba-tiba dia tukar pula. So maksudnya dia berhenti cuma dekat satu nilai which is 0. Okay, so awak unionkan dengan open bracket lagi sampai infinity. Maksudnya yang kosong ni sebenarnya adalah asymptote dia. Yang dia tak boleh langgar. Macam pantang lah. Okay, pantang saya tak boleh lalu kat kosong. Itulah asymptote dia. So itu yang dia akan berhenti. Okay. Sama juga dengan daripada bawah ke atas. Daripada bawah ni, benda ni sebenarnya dia berjalan je mendekati. Yang ni pun sama. Yang ke atas ni pun sama saya kata. Dia berjalan je mendekati. Tapi dia tak lepas. Okay, so maksudnya daripada bawah ni, kita tengok dia akan terus pergi. Ada graf. Tapi dekat sini dia tak boleh lepas. Dekat part sini. Okay, dia tak boleh lepas. So maksudnya dekat sini Y sama dengan kosong ni. So, sama juga negative infinity sampai kosong. Union dengan kosong infinity. Okay. Sebab kosong tu sebenarnya adalah asymptote dia. Samalah. Kat sini asymptote awak. Kat sini X sama dengan kosong. Bukan. Terbalik. Kat sini Y sama dengan kosong. Okay. Sebab kat sini. Yang dekat sini X sama dengan kosong. Sebab dia ni menegak. So ini asymptote dia tak boleh lalu. So kat situlah kita berhenti. Okay. So kalau yang ni pula. Domain. Domain awak apa? Daripada kiri ke kanan. Dekat mana dia stop? Negatif 1. Dekat mana dia stop? Dekat satu yang pink ni dekat satu yang pink ni dia stop. Kalau daripada kiri ke kanan. So domain awak akan jadi negative infinity sampai 1 union dengan 1 infinity. Kalau daripada bawah ke atas pula, dia akan stop dekat hijau. Ni 1. Okay. So sama jugalah negative infinity 1
Union 1 infinity. Tapi ingatlah satu ni dekat paksi paksi X. Yang ni paksi Y. Okay. Yang domain ni paksi X tau. Yang ni paksi Y. Sebab misal kata graf saya bukan macam ni, awak kena bezakan lah. Yang mana paksi X, paksi Y. Misal kata graf saya yang ni dekat 2, lagi satu dekat sini. Negatif 1. Misal kata ni saya pakai terbalik pula dah. Ini paksi. Negatif 1 saya dekat sini. So macam ni lah lebih kurang. Okay. Misal kata graf saya kat sini macam ni. Dia bukan macam tadi. Dia tak sama antara paksi X dengan paksi Y tu. Okay. Ni graf saya, reciprocal saya. Okay. So sini Fx, sini X. Okay. Apa domain saya? Negatif infinity. Negatif infinity. Sampai 1. Sampai 1. Union. Union. 1 infinity. Macam tu. Ini awak tengok dia mana-mana ke mana? Awak tengok dia mana ke mana? Kiri kanan. Kalau saya tengok dia bagi kiri kanan. Ni kat sini kiri kanan. Saya tak jumpa satu awak tu. Kat mana satu awak tu? Saya tak jumpa pun. Yang saya jumpa 2. Nampak tak kat paksi saya? Oh. Tu saya kata jangan keliru. Sebab saya kat sini bukan negatif 1 ni. Ni negatif 1 sebab dia kat bawah. Ni dekat sini negatif 1. Yang garis putus-putus ni. Ni asymptot dia. Okay, sebab saya kat sini sebenarnya 2. Bukan negatif, bukan 1. Ni 2. Sebab kita tengok daripada kiri ke kanan tu. Maksudnya awak tengok dekat paksi X awak ni. Kat paksi X ni tengok dia tak ada berhenti. Selagi dia tak ada garis putus-putus maksudnya dia tak berhenti lah. So kat sini ada 2. So itulah tempat dia berhenti untuk domain. Kalau untuk range, kita tengok daripada bawah ke atas. Okay. So daripada bawah ni kita tengok. Yang ni graf awak ni sebenarnya tak berhenti. Cuma saya tak sambung. Okay. Ni betul dia ada garis putus-putus. Dekat negatif 1. So itulah tempat range awak berhenti. Tu maksudnya tengok daripada bawah ke atas tu. Ataupun kiri ke kanan. Okay. Tu macam tu nak tengok graf. Okay. Kita masuk sikit lagi dekat sini. Search pula. Okay. Kalau search ni senang sikit. Okay. Domain kita. Apa nak try? Domain apa? Mula dekat mana? Negatif 1. Yeah, very good. Negatif 1 termasuk tau. Sebab dia tak ada bulat putih. So negatif 1 sampai infinity. Awak punya range? Daripada bawah naik ke atas. Bawah ni. Kat mana graf awak mula? Mula kat sini. Kat sini ni nilai Y awak apa? Yang mula graf ni. 0. Very good. Okay. Kat sini nilai Y awak 0 dah. Bukan negatif 1. Kalau kita tengok dekat nilai Y. Nilai Y kita kat sini. Kat sini nilai Y awak 0 lah. Sini. Sini. 0. Kalau kat sini 0.5. Lepas tu 1. Okay. Macam tu. Sebab kita tengok daripada bawah ke atas. Okay. Kalau yang sebelah. Domain apa? 2. 2 sampai? Infinity. Betul? Tengok saya tengok daripada kiri pergi kanan. Mana saya punya 2? Tak jumpa pun. Okay, maksudnya 1. Okay, 1 sampai infinity. Okay, sebab belakang 1 tak ada graf.
Belakang satu tak ada graf. Depan satu baru ada graf. Okay. Kalau range pula. Negatif daripada bawah. infinity sampai 2. Yes, very good. Okay, negative infinity sampai 2. Sebab daripada bawah ni ada graf. Ni ada graf ni sebenarnya. Sampai 2 dia stop. Atas 2 dah tak ada graf. So sebab tu awak stop dekat 2. Okay, tu range dia. Okay, yang ni pula. Domain. Infinity sampai infinity. Yeah, negative infinity sampai infinity. Sebab kiri kanan tak berhenti. Okay, tapi kalau atas bawah. Bawah atas. Dia mula dekat? Negatif 1. Yeah, negative 1 sampai infinity. Dia autocorrect pula. Okay. So, kalau yang ni, domain awak? Infinity, infinity. Negative infinity, infinity. Range awak? Negatif infinity, negatif 1. Negative infinity, negative 1. Very good. Okay. Daripada bawah ni ada graf. Tiba-tiba tak ada graf kat sini. Dekat sini apa? Negative 1. So, negative infinity sampai negative 1. Okay, dia mesti close bracket. Okay, tu settle dekat situ. Okay, untuk piecewise function pula, okay, domain dia, senang je. Domain dia dah ada dalam soalan. Dekat mana? X Tak apalah. kosong. Dekat mana? Yang X less than 0. Inilah domain awak yang kena bulat ni. Inilah domain awak. Okay, maksudnya sekarang kita tengok X less than 0. Okay, maksudnya X less than 0 ni maksudnya daripada negative infinity sampai kosong. Okay, tapi dia tak masuk kosong. Tapi lepas tu, kita tengok kat sini, dia masuk kosong pula. Ni maksudnya kosong sampai infinity. So, graf saya, graf pula. Domain saya jadi apa? Negatif Gabungan ni dulu. infinity 0. Tu gabung. Tapi 0 yang ni masuk. 0 atas masuk tau. 0 bawah yang tak masuk. So, dia masuk ke tak masuk? Untuk domain awak. Masuk. Sebenarnya masuk. So, maksudnya kat sini, dia akan di negative infinity sampai infinity. Sebab ada salah satu masuk. Kat sini masuk. Okay. Kalau misal kata kat sini tak ada equal sign. Okay. So, kat sini saya open bracket. Then, baru dia stop dekat kosong. Kalau tak, dia tak stop. Okay. Yang ni sebab dia salah satu masuk. So, dia masuk. Okay. Range pula. Range tak boleh tengok daripada situ. Kena tengok daripada bawah ke atas. Bawah. Okay, bawah sini. Tengok. Dia berhenti dekat mana? Kosong. Okay. Lepas tu, Open. union. Okay, kosong open. Lepas tu union dia sambung kat mana pula? Ni tak ada. 5. Okay. So, 5 infinity. Okay, samalah dengan yang ni pun. Yang ni. Yang ini kan? Yang satu tu tak perlu buat, tak yang bawah tadi. Graf bawah tu. Okay. Yang satu tu tak perlu buat bulat kosong ke? Yang mana satu Sini ke? Bawahnya tu. Yang ni kat sini Yang macam, situ. Tak perlu buat bulat. Tak, sebab dekat sini masuk. Dekat sini, bila you masukkan 1 dekat sini, nanti you dapat negative 1 plus 2 kan? Which is sama dengan 1. So, dekat sini, 1 ni, kira dia masuk. Yang ni yang tak masuk. Yang itu tak perlu buat bulat. Tak payah. Sebab yang atas ni masuk. Okay. Nanti tak nampak beza. Dia kalau salah satu masuk, dia tak payah. Okay. So, kat sini domain awak akan jadi. Tengok daripada kiri, awak tengok kat sini. Dia mula daripada negatif 1 tau. Ini dia mula daripada negatif 1 sampai 1. Okay. Lepas tu ni equal to 1 lagi. Okay. Lepas tu yang ini 1 sampai infinity. So, domain awak jadi apa bila gabungkan? Negatif 1 infinity.
Yes, negatif 1 sampai infinity. Negatif 1 masuk. Okay. Kalau range pula tengok dia mula daripada mana kat sini. So dia mula daripada sini. So dekat sini adalah 1. Okay. Dan dia naik atas. Okay. Walaupun dekat sebelah sini berhenti. Okay. Dekat yang sebelah sini dia berhenti. Tapi yang sebelah sini tak berhenti. Sebab dia kata X lebih besar daripada 1 ni. Kan maksudnya graf awak yang sebelah sini dia akan berterusan naik. Yang berhenti hanyalah di sini. So bila yang ni berterusan naik, dia still sampai infinity juga. Sebab ada sebelah kanan yang pergi ke infinity. Okay. Itulah domain and range kalau pakai graphical. Ada lagi ke? Dah tak ada.